Panggilan dalam getaran visual. Malam hujan, titisan air memukul tingkap dengan irama 60 ketukan seminit. Petir jauh bergema samar. Bilik gelap lampu malap berkelip. Hamba Allah duduk di sudut. Tangan bergetar 60 kali seminit memegang secawan teh yang tumpah perlahan ke lantai, mencipta corak kecil. Bayang-bayang bergerak di dinding, mencerminkan kekacauan dalam jiwa hamba Allah. Wajahnya resah, mata memandang kosong keserpihan bayang. Hujan turun macam air mata langit, 60 titis seminit. Sama macam tangan hamba Allah yang bergetar, 3.600 kali sejam. Parkinson datang macam bayang hitam, curi tubuh hamba Allah, tinggal hamba Allah dalam penjara yang tak hamba Allah pilih. Teh tumpah dari cawan, macam harapan hamba Allah yang luruh. Hamba Allah tanya dalam sunyi, siapa hamba Allah? Untuk apa hamba Allah hidup? Malam gelap, tapi hamba Allah rasa ada rahsia di balik getaran ini. Ada panggilan dalam angka-angka Allah. On-screen text, 60 getaran, 3.600 sejam, penjara hamba Allah. Visual, kamera close-up pada tangan hamba Allah yang bergetar, teh menitis ke lantai. Korak tumpahan samar-samar menyerupai lingkaran 19 titik. Istri hamba Allah masuk perlahan membawa musyaf tua, meletakkannya di meja kecil di hadapan hamba Allah. Cahaya lampu malap menyentuh musyaf, memancarkan kilauan kecil. Istri hamba Allah duduk di sisinya, tangannya stabil memegang tangan hamba Allah, matanya penuh harapan. Di luar, bintang tunggal berkelip melalui awan hitam, membentuk titik pertama dalam simetri langit. Istri hamba Allah masuk macam angin sejuk, bawa musyaf tua yang penuh rahsia ilahi. Dia pegang tangan hamba Allah yang goyah, bisik, Allah panggil kau. Hamba Allah tengok musyaf, 114 surah, 1 tambah 1 tambah 4 jadi 6. 6 rukun yang pegang hamba Allah. Hamba Allah rasa getar bukan hanya di tangan, tapi di jiwa. Ada bahasa angka yang Allah bisikkan, ada panggilan dalam 7 matani yang hamba Allah tak faham lagi. On-screen text, 111 jadi 6. Panggilan hamba Allah. Pengenalan pola matematik, Kak Bismillah dan 7 matani. Visual, hamba Allah melekan cawan yang tinggal separuh, tangan bergetar menyentuh musyaf. Istri hamba Allah membukanya pada surah Al-Fatihah, 7 ayat. Dan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara lembut. Animasi ringkas, 19 huruf Bismillah muncul tangkat, diikuti 2 tambah 7 jadi 14, 1 tambah 4 jadi 5, dengan image 5 titik cahaya membentuk bintang kecil. Image surah Al-Hijr 11 muncul samar, ayat 87 berkelip. Walaqad atainaka saban minal matani wal Qur'anal azim. Hamba Allah sentuh musyaf, jari goyah rasa dingin kertas suci. Istri hamba Allah baca Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, 1 tambah 4 tambah 2 tambah 3, jadi 19, sama macam rahsia yang Allah simpan. Al-Fatihah, 7 ayat, 7 matani, 7 tambah 7 jadi 14, 1 tambah 4 jadi 5, 5 macam pintu yang Allah bukakan. Hamba Allah dengar lagi, surah Al-Hijr, ayat 87, kami beri kau 7 matani dan Quran yang agung. Hamba Allah rasa ada keajaiban dalam 7 ini. On-Smillah, 19 huruf, 7 matani 7 jadi 5, pintu hamba Allah. Visual, animasi lanjut 1 tambah 5 dari surah 19 ditambah 99 ayat jadi 114, sama dengan jumlah surah Al-Quran. 1 tambah 1 tambah 4 jadi 6. Image 6 muka surat Hijr 260 hingga 267 muncul. Jumlahnya 1587 menuju ayat 87. Kata saban berklip 7 kali. 7 kali 7 jadi 777.777. Langit malam bertambah 7 bintang besar. Hamba Allah kira Al-Hijr 15 tambah 99 ayat jadi 114, sama macam surah Al-Quran, 1 tambah 1 tambah 4 jadi 6. 6 muka surat dari 262 sampai 267. Jumlahnya 1587. Balik ke ayat 87, 7 matani. Kata ketiga, saban 7 dan hamba Allah rasa gila. 7 kali. 7 kali 7 jadi 777.777. 7 matani panggil hamba Allah dalam angka-angka Allah. Al-Hijr 15 tambah 99 jadi 114 jadi 6. 7 kali 7 kali 7 jadi 777.777. Hubungan juz dan penutup prolog visual. Image juz 23 muncul, bermula surah 36 ayat 22 dan juz 14. Bermula surah 15 ayat 2. Animasi,
2 tambah 3 jadi 5, ditambah 14 jadi 19. Kembali ke 19 huruf Bismillah. Cahaya musyaf membesar. Tangan hamba Allah dan istri hamba Allah bertaut di atas Al-Fatihah. Langit malam penuh bintang, 7 bintang besar dan lingkaran 19 titik bersinar. Hamba Allah memandang musyaf, wajahnya beralih dari resah ke damai kecil. Hamba Allah tengok lagi. Juz 23, surah 36, ayat 22, 2 tambah 3 jadi 5. Juz 14, surah 15, ayat 2 tambah 14 jadi 19. Balik ke 19 huruf Bismillah. Hamba Allah tak pandai kira, tangan hamba Allah goyah, tapi hamba Allah rasa 60 getaran jadi zikir, dan angka-angka ini bukan mainan. Al-Quran panggil hamba Allah dengan 7 matani, 19 rahsia, 6 rukun, dan hamba Allah tahu ini permulaan cari hakikat hamba Allah. On screen text, Juz 23, 2 tambah 3 jadi 5. Juz 14 tambah 14 jadi 19. 7 matani hamba Allah. Transisi akhir. Screen fade ke cahaya samar dari musyaf. Image tangan bertaut di atas Al-Fatihah kekal. Langit malam penuh bintang dengan 7 bintang besar dan lingkaran 19 titik. Hujan jadi irama lembut. Muzik memuncak ke zikir subhanallah dan pudar perlahan meninggalkan rasa keajaiban dan harapan. Penjelasan pola matematik anda Bismillah dan Al-Fatihah. 19 huruf Bismillah 4 plus 2 plus 19 bersambung dengan 7 matani. Al-Fatihah 7 plus 7 11, 75 melambangkan pintu rohani hamba Allah. Juz 23 dan 16. Juz 23, surah 36 ayat 22, 2 plus 5 dan Juz 14 ayat 2 plus 11. Kembali ke 19 menunjukkan simetri ilahi. Surah Al-Hijr 15 plus 99 ayat 114 surah 11 6 dan 6 muka surat, jumlahnya 1587 menuju ayat 87 tentang 7 matani. Saban 7 pada ayat 9 posisi simbolik dan silmimap dikalikan 7 kali 7 kali 7 jadi 777.777 melambangkan keagungan 7 matani. Catatan produksi visual, hujan malam 60 titik seminit, tangan bergetar tumpahkan teh, corak 19 titik. Animasi, 19, 7 jadi 5, 15 jadi 114 jadi 6, 7 kali 7 kali 7, dengan 7 bintang, lingkaran 19 titik, 6 garis rukun, membawa musyaf, membaca bismillah, tangan stabil jadi kontras kepada hamba Allah. Suara lelaki resah beralih ke keajaiban dan harapan. Lembut membaca bismillah dan ayat 1987. Teks font Arabik, kontoh warna putih dengan kesan cahaya muncul perlahan untuk kesan mendalam. Musik, irama hujan beralih ke zikir subhanallah untuk keagungan matematik ilahi. Skrip ini mengenalkan Methylesk dan Simrit Lesini melalui pola mat-mat-mais. Mendetsapkan lisas rencana yang bentai pihak besford. Visual hujan turun di malam hari menitik di tingkap dengan ritma 60 titisan seminit, bunyi guruh bergema dari jauh. Sebuah bilik malap, lampu berklip-klip, hamba Allah duduk di sudut, tangannya menggeletar 60 kali seminit, memegang secawan teh yang perlahan-lahan tumpah ke lantai. Bayang-bayang bergerak di dinding, mencerminkan pergolakan jiwa hamba Allah. Wajahnya cemas, matanya merenung kosong pada bayang-bayang di lantai. Voice over, hujan turun seperti air mata langit, 60 titis seminit, sama seperti gegaran tangan hamba Allah, 3.600 kali sejam. Parkinson datang seperti bayang-bayang gelap, mencuri tubuh hamba Allah, meninggalkannya dalam penjara yang tidak pernah dipinta. Teh tumpah dari cawan seperti harapan hamba Allah yang gugur. Dalam kesunyian, hamba Allah bertanya, siapakah aku? Apakah tujuanku? Malam gelap, tetapi hamba Allah merasa ada panggilan di sebalik gegaran ini. On screen text, 60 gegaran, 3.600 sejam penjara hamba Allah. Visual, kamera fokus pada tangan hamba Allah yang menggeletar, teh menitis ke lantai, gerakan perlahan, membentuk corak samar-samar seperti bulatan. Istri hamba Allah masuk perlahan-lahan membawa sebuah musyaf lama, meletakkannya di atas meja kecil di hadapan hamba Allah. Cahaya malap menyentuh musyaf, mengeluarkan sedikit cahaya. Istri hamba Allah duduk di sebelahnya, tangannya yang tetap memegang tangan hamba Allah yang menggeletar, matanya penuh harapan. Di luar, sebutir bintang berkelip di antara awan gelap membentuk titik pertama dalam simetri langit. Voice over.
Istri hamba Allah masuk seperti bayu yang menyejukkan, membawa musyaf lama yang penuh rahsia. Dia memegang tangan hamba Allah yang menggeletar, berbisik, Allah memanggilmu. Hamba Allah memandang musyaf, 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, dan hamba Allah merasakan gegaran bukan sahaja di tangannya tetapi di hatinya. 6 tambah 2 tambah 3 tambah sama dengan 17, 1 tambah 7 sama dengan 8. 8 seperti pintu yang hamba Allah tidak tahu cara masuk. Dalam kegelapan Parkinson, hamba Allah mendengar bisikan Allah, cari aku dalam nomborku. On screen text, 114 surah. 6.236 menjadi 8. Panggilan hamba Allah. Pengenalan corak matematik Al-Quran dan keajaiban nombor visual. Hamba Allah meletakkan cawan separuh kosong, tangannya yang menggeletar menyentuh musyaf. Istri hamba Allah membukanya kepada surah Al-Fatihah, 7 ayat. Cahaya samar terpancar dari halaman tersebut. Animasi ringkas, 7 tambah 7 sama dengan 14, 1 tambah 4 sama dengan 5, dengan image 5 titik cahaya membentuk bintang kecil di langit malam di luar tingkap. Image samar-samar surah Al-Asr, 3 ayat, Altar 3 ayat, dan An-Nasr muncul membentuk corak simetri 3 titik. Voiceover, hamba Allah menyentuh musyaf, jari-jarinya yang menggeletar merasakan kesejukan kertas suci. Istri hamba Allah membaca Al-Fatihah, 7 ayat. Hamba Allah mengira 7 tambah 7 sama dengan 14, 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 seperti pintu yang Allah buka. Hamba Allah melihat lagi Al-Asr, 3 ayat, 5 tambah 7 tambah 7 sama dengan 19 patah perkataan, 1 tambah 9 sama dengan 10. Al-Kautsar, 3 ayat, An-Nasr, 3 ayat, 3 seperti keseimbangan yang Allah tetapkan. Hamba Allah, ini bukan sekadar buku, ini bahasa alam semesta. Nombor Allah memanggil hamba Allah. On screen. Al-Fatihah 7 menjadi 5, Al-Asr 19 menjadi 10, 3 titik simetri hamba Allah. Visual image langit malam semakin besar, 7 bintang besar muncul, mewakili 7 langit dari surah Al-Mulk. Animasi, 6 tambah 7 sama dengan 13, 1 tambah 3 sama dengan 4, dengan 4 garis samar membentuk hierarki langit. Hamba Allah menarik nafas dalam-dalam, air mata jatuh ke atas musyaf, tetapi matanya kini dipenuhi dengan percikan harapan. Istri hamba Allah tersenyum, tangannya perlahan-lahan menekan tangan hamba Allah. Voiceover. Hamba Allah mendengar lagi, Al-Mulk 67, 6 tambah 7 sama dengan 13, 1 tambah 3 sama dengan 4, 7 langit yang Allah susun dengan harmoni. Hamba Allah tidak pandai mengira, tangannya lemah, tapi hamba Allah merasa 60 gegarannya menjadi zikir, dan nombor-nombor ini bukan kebetulan. Al-Quran bukan sekadar kata-kata, tetapi matematik ilahi yang menunjukkan kebesaran Allah. Istri hamba Allah berbisik, inilah jalanmu. Hamba Allah tahu perjalanannya bermula di sini. On screen text Al-Mulk 7 langit menjadi 4, 60 zikir hamba Allah. Penutup prolog, langkah pertama ke hakikat visual. Cahaya dari musyaf perlahan-lahan bertambah terang, menerangi bilik kecil itu. Tangan hamba Allah dan istrinya bertaut di atas halaman Al-Fatihah. Image 7 bintang, 3 titik simetri, dan 4 garis hierarki bergabung menjadi bulatan suci di langit malam. Bintang tunggal semakin terang, guru semakin pudar, hujan menjadi ritma lembut 60 titisan seminit. Hamba Allah memandang musyaf, wajahnya berubah dari cemas kepada sedikit tenang. Voiceover, Parkinson tidak menghentikan hamba Allah. 60 gegaran menjadi panggilan, Al-Quran menjadi tali hamba Allah, dan istri hamba Allah menjadi tangan yang mengangkatnya. Hamba Allah menemui 5 pintu Al-Fatihah, 10 harmoni Al-Asr, 7 langit Al-Mulk, dan hamba Allah tahu ini baru permulaan. Dalam nombor Allah, hamba Allah mencari hakikat, siapakah dirinya, dan untuk apa dia hidup. Hamba Allah melangkah walaupun gementar ke lautan rahsianya. On screen text. 5 langkah pertama hamba Allah. Peralihan akhir. Skrin pudar kepada cahaya samar dari musyaf, image tangan bertaut di atas Al-Fatihah kekal, langit malam dipenuhi bintang dengan bulatan suci 7, 3, dan 4 titik. Muzik memuncak kepada zikir yang samar, contohnya Subhanallah, dan perlahan-lahan pudar, meninggalkan rasa misteri dan harapan untuk bab-bab seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bayangkan badan yang sentiasa bergegar, tangan yang tak dapat dikawal, langkah yang terhuyung-hayang. Ini Parkinson, satu ujian fizikal yang cukup berat. Tapi dalam kesukaran ini ada hikmahnya. Satu pencarian jati diri melalui cabaran rohani yang mendalam. Dalam kegelapan, ada cahaya Al-Quran sebagai panduan abadi kita.
Bayangkan hidup dalam kesunyian, rintihan yang tak terluah, gegaran yang tak terkawal. Inilah realiti Parkinson, ujian yang menggegarkan tubuh, tapi tidak jiwa. Dalam kegelapan ini, ada petunjuk Al-Quran sebagai cahaya yang tak pernah padam. Formulanya mudah tapi mendalam, cahaya bersamaan ilmu darab keazaman. Al-Quran bukan sekadar buku, ia cahaya yang membimbing kita mengharungi badai. Dalam setiap huruf ada petunjuk, dalam setiap ayat ada kekuatan. Dengarlah firman Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, dan kamu akan mengenali mereka. Ini janji Allah, bahawa dalam ujian ada tanda-tanda yang membawa kita kepada kebenaran. Parkinson mungkin menggetarkan tangan, tetapi Al-Quran menenangkan hati. Matematik ilahi, seperti 7 lapis langit dan tafsir bertema membawa ketenangan dalam kekacauan. Bayangkan membaca ayat demi ayat, menghitung zikir demi zikir, ia satu irama yang menenangkan jiwa. Sebuah hadis Nabi mengatakan sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam kesakitan Parkinson, Al-Quran adalah penawar bukan hanya untuk badan, tetapi untuk jiwa. Ia mengingatkan kita siapa diri kita sebenarnya, hamba Allah yang dikasihi. Ini satu perjalanan dari kegelapan ujian kepada cahaya kebenaran. Al-Quran bukan sekadar panduan, ia teman setia dalam setiap gegaran, setiap langkah menuju penemuan diri. Visual animasi papan hitam digital menulis ketabahan gua 7 langit iman dalam peremas diikuti 7 lingkaran bercahaya berputar dan simbol hati bersinar. Sinar di tengah. Tengok ni, formula hebat untuk ketabahan. Ketabahan sama dengan 7, macam bilangan langit, darab dengan iman. Cuba bayangkan iman kita kuat macam 10. Darab dengan 7 langit jadi 70. Banyak tu kan? Cukuplah untuk hadapi apa-apa dugaan, apa-apa cabaran. Visi orang duduk di meja menulis dalam jurnal dengan tangan yang sedikit bergetar tetapi penuh tekad. Kamera zoom ke tulisan tangan yang berbunyi ketabahan duduk dalam iman. Ketabahan ni bukan cakap kosong je. Macam ada matematik istimewa dari Tuhan yang kuatkan jiwa kita. Walaupun ada penyakit Parkinson yang buat kita gementar, ada kekuatan tersembunyi dalam diri kita. Al-Quran ajar kita cari kekuatan ni melalui iman dan sabar. Visual langit malam dengan 7 lapisan warna yang berbeza. Setiap lapisan bercahaya lembut, diikuti dengan teks Al-Mulk 6:7 dalam animasi perak. Dengar baik-baik firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 3. Dia yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Engkau tidak dapat lihat pada ciptaan Ar-Rahman itu hal yang tidak beres. Ayat ni bukan sekadar janji, tapi macam satu jemputan untuk kita fikirkan keindahan ciptaan Tuhan yang sempurna. That's all teacher and then kabat bisimabis. Parkinson adalah musuh senyap, getaran yang menyerang tanpa amaran. Tetapi ada pola lain di sini, jihad dalaman, perjuangan melawan ujian dengan senjata iman dan sabar. Ini bukan pertempuran fizikal, tetapi kemenangan rohani yang sejati. Formula ini sederhana namun mendalam. Jihad diri sama dengan pertahanan di darab takwa. Pertahanan usaha menjaga kestabilan jiwa, katakan 5 unit. Takwa kesedaran kepada Allah, 5 unit lagi. Bersama, 5 kali 5 adalah 25 unit kekuatan untuk melawan setiap cabaran. Firman Allah berbunyi, kebenaran untuk mengambil senjata diberikan kepada mereka yang diserang kerana mereka telah ditindas. Ayat ini membuka pintu jihad, bukan hanya di medan perang, tetapi di dalam hati, melawan ujian seperti Parkinson dengan iman yang teguh. Jihad melawan Parkinson adalah perjuangan rohani yang dibenarkan Al-Quran. Dalam dunia moden, senjata kita adalah doa dan ketabahan. Bayangkan melawan keresahan dengan zikir, setiap lafaz membawa ketenangan, setiap nafas adalah kemenangan kecil. Allah berfirman, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dalil ini jelas. Jihad sejati termasuk melawan ujian dalaman. Bagi penderita Parkinson, setiap usaha untuk bangkit, untuk berdoa adalah langkah di jalan Allah. Dari jeritan fizikal lahir kemenangan rohani. Jihad diri bukan tentang mengalahkan Parkinson, tapi memoris reasons. Al-Quran memiliki stawafil berviduation setiap doi garthawetarians. Di tengah getaran Parkinson ada pola suci. 7 surah akhir Al-Quran, Al-Kautsar hingga An-Naas. Dari kemenangan hingga perlindungan, surah-surah ini bagaikan bintang yang menerangi kegelapan, membawa ketenangan kepada jiwa yang resah. Ini formulanya, perlindungan sama dengan 7,
bilangan surah ditambah doa. Setiap surah adalah 1 unit cahaya, tambah 3 doa harian misalnya, dan Anda dapat 10 unit ketenangan, kuasa untuk melawan setiap tremor dengan hati yang tenang. Dengarkan ayat ini, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Surah An-Na's, salah satu dari 7, adalah perisai rohani. Ia melindungi dari ketakutan dalam hati, sesuatu yang penderita Parkinson kenal baik, dengan kekuatan doa yang sederhana namun mendalam. Al-Kautsar beri kemenangan, Al-Kafirun ajar keikhlasan, An-Nasr janji pertolongan, Al-Masad hukum keputusasaan, Al-Ikhlas teguhkan tauhid, dan Al-Falaq serta An-Na's lindungi dari kejahatan. 7 surah ini harmoni, bacaan berulang menjadi irama yang menenangkan getaran Parkinson. Allah berfirman, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Surah An-Nasr, 1 dari 7, adalah dalil harapan. Dalam setiap ujian ada janji kemenangan. Bagi penderita Parkinson, setiap doa, setiap zikir adalah langkah menuju ketenangan abadi. Dari 7 surah akhir, perlindungan mengalir. Ini bukan sekadar kata-kata, ia adalah kuasa hidup yang melindungi jiwa dalam setiap getaran. Al-Quran berbisik, kau tidak sendiri, dan kemenangan menanti di hujung sabar. Break time setiap ayat ada ketenangan. Dalam setiap doa ada kekuatan. Parkinson mungkin mengguncang tubuh, tetapi Al-Quran menenangkan jiwa. Dengan setiap getaran, ingatlah, ada pola ilahi yang membawa kedamaian. 7 surah akhir adalah bukti kasih sayang Allah, memberikan perlindungan dan ketenangan dalam setiap detik. Dalam setiap surah ada cahaya, dalam setiap doa ada harapan. Parkinson mungkin hadir, tetapi ketenangan ilahi selalu ada. Al-Quran adalah teman setia, membawa ketenangan dalam setiap getaran. Bacalah dan temukan kedamaian dalam pola ilahi. Dalam setiap ayat ada ketenangan. Dalam setiap doa ada kekuatan. Parkinson mungkin mengguncang tubuh, tidak Al-Quran membengsi. Visual langit malam bertabur bintang, huruf Arab Alif Lam Mim Ha Mim dan Nu'un muncul perlahan dalam animasi emas, berputar seperti konstelasi. Kawan-kawan, pernah tak korang perasan ada sesuatu yang unik di awal setengah surah dalam Al-Quran? Huruf-huruf macam Alif Lam Mim atau Hamim, itulah yang dipanggil huruf mukatha'ah, macam kod rahsia. Ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf ni. Bayangkan, ia diturunkan selama 23 tahun, dari tahun 640 sampai 632 Masihi. Huruf-huruf ni bukan sekadar simbol, tapi macam ada rahsia tersembunyi di dalamnya. Visual, papan hitam digital muncul menulis ijaz numerik kod 643 dalam kapul perak, diikuti animasi 29 bintang kecil bertukar menjadi nombor 693 membentuk lingkaran harmoni. Rahsianya apa? Jom kita tengok. Ada sesuatu yang dipanggil ijaz numerik, macam formula matematik. 29 surah yang ada kod ni didarab dengan 693. 693 ni jumlah nilai huruf-huruf mukatha'ah, dipanggil gematria. Cuba darab 29 dengan 693, dapat 12 dan 647 kan? Nombor ni dekat dengan jumlah ayat dan perkataan dalam Al-Quran. Macam ada keajaiban matematik. Gulungan perkamen terbuka. Teks Arab Al-Baqarah 21 muncul dalam animasi emas, diikuti pemandangan seseorang di kerusi roda membaca Al-Quran di bawah cahaya fajar. Contohnya, surah Al-Baqarah, surah paling panjang dalam Al-Quran, dimulakan dengan Alif Lam Mim. Nilai gematria huruf-huruf ni ialah 71. Bagi mereka yang menghidap penyakit Parkinson, membaca Al-Quran, terutamanya huruf-huruf ini, boleh memberi ketenangan. Setiap huruf, setiap nombor, seolah-olah menyimpan rahsia penyembuhan. Visual animasi grid kosmik muncul, menunjukkan 29 surah berkod kod plus huruf unik dan 6.3 gematria. Diikuti nombor perdana seperti 29, 67 dan 112 berkilauan dalam lingkaran perak. Fikirkan sejenak, 29 surah berkod 14 huruf unik separuh daripada abjad Arab. Jumlah gematria 6.3. Nombor perdana seperti 29 dan 112 ada kaitan dengan jumlah surah dalam Al-Quran. Semua ini terjalin dalam 112 surah. Inilah ijaz numerik, satu harmoni yang sempurna. Bagi pesakit Parkinson, ia memberi irama dan kekuatan untuk teruskan hidup. Visual pemandangan bumi dari angkasa, condong pada 23 grad, diikuti teks Arab Ar-Rahman Mim dalam animasi huruf Hamim bersinar di latar belakang. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, sama seperti kecondongan bumi yaitu 23,4 darjah. Huruf mukatha'ah, seperti Hamim yang terdapat dalam 7 surah,
menjadi bukti kebesaran Allah. Ia menghubungkan kita dengan alam semesta. Visual, seseorang di kerusi roda mengangkat mushaf ke langit, huruf-huruf muqatta'ah berkilauan turun seperti bintang, diakhiri dengan teks bab lim muqatta'ah dalam font elegan di latar hitam. Daripada 29 qot kepada 14 surah, huruf muqatta'ah menunjukkan keajaiban Al-Quran. Contohnya, jumlah surah dari 108 hingga 111 adalah 777, menunjukkan kehalusan ilahi dalam teks suci ini. Bagi mereka yang menghidap Parkinson, ia menjadi cahaya harapan, rahsia yang abadi, ciptaan Allah untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan bincang sesuatu yang sangat menarik, yaitu ayat pertama dalam Al-Quran. Dengar baik-baik ya. Allah berfirman, dan saya bacakan maksudnya, Alif Lam Mim. Kitab ini tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim. 3 huruf yang memulakan kitab suci kita. Huruf-huruf ini menyimpan rahsia, satu cabaran daripada Allah yang sampai hari ini masih menjadi misteri. Bayangkan, dalam gegaran penyakit Parkinson, ada yang menemui ketenangan dengan membaca ayat ini. Macam mana 3 huruf ini boleh memberi kekuatan? Ia menunjukkan bahawa petunjuk untuk jiwa yang tenang, untuk kesihatan yang baik, mungkin tersembunyi dalam petunjuk Allah yang sempurna. Fikirkan sejenak. Sama juga, senza berperkongsi mambat kembali. Ijaz numerik menyingkap keajaiban matematik Al-Quran. Mari kita lihat contoh ijaz numerik yang menarik. Perhatikan perkataan al-dunya, dunia dan al-akhirat dalam Al-Quran. Kedua-dua perkataan ini masing-masing muncul sebanyak 115 kali, menunjukkan keseimbangan yang sempurna antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Begitu juga perkataan al-malaikah malaikat dan al-syayatin masing-masing muncul sebanyak 88 kali. Ini menggambarkan keseimbangan antara kekuatan baik dan jahat. Contoh-contoh ini semula seperti bentuk gajan matematik yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Semakin kita mendalami ijaz numerik, semakin kekagum dengan ketepatan dan kerumitannya. Huruf muqatta'ah, simbol keagungan ilahi. Huruf-huruf ini, yang muncul di awal beberapa surah dalam Al-Quran, telah menjadi subjek kajian dan perdebatan selama berabad-abad. Kembali kepada huruf muqatta'ah, sesetengah ulama berpendapat bahawa huruf-huruf ini juga mempunyai makna numerik. Mereka percaya bahawa setiap huruf membawa nilai tertentu yang menyumbang kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang teks suci ini. Setiap huruf Arab mempunyai nilai numerik dan apabila digabungkan, huruf-huruf ini membentuk kod matematik yang kompleks. Kod ini dipercayai menyimpan rahsia dan hikmah yang hanya dapat difahami oleh mereka yang mendalami ilmu Al-Quran. Sebagai contoh, huruf Alif, Lam, Mim, Al-Mim yang muncul di awal beberapa surah mempunyai nilai numerik 71. Nilai ini bukan sahaja simbolik tetapi juga mempunyai kaitan dengan pelbagai aspek kehidupan dan alam semesta. Angka 71 juga dikaitkan dengan beberapa fenomena alam seperti bilangan unsur dalam jadual berkala. Ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang mendalam antara ilmu pengetahuan moden dan teks suci Al-Quran. Hubungan antara huruf muqatta'ah, ijaz numerik dan keajaiban alam semesta menunjukkan bahawa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh pencipta yang maha mengetahui. Setiap ayat dan hurufnya mengandungi tanda-tanda kebesaran dan keagungan ilahi. Ia adalah kitab yang penuh dengan tanda-tanda bagi mereka yang berfikir. Bagi mereka yang merenung dan mengkaji, Al-Quran menawarkan panduan dan pengetahuan yang tidak ternilai, menghubungkan manusia dengan pencipta mereka melalui simbol-simbol yang mendalam dan penuh makna. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan terokai satu keajaiban yang menakjubkan dalam Al-Quran. Keajaiban nombor. Pernahkah anda perasan huruf-huruf di awal sesetengah surah, seperti Alif Lam Mim? Rupanya huruf-huruf ini menyimpan rahsia yang luar biasa. Alif Lam Mim. Cuba kira nilai numeriknya, jumlahnya 71. Nombor perdana. Unik kan? Kemudian, ada Hamim. Huruf ini muncul dalam 7 surah berturut-turut. Dan kalau kita jumlahkan nilai numeriknya, dapat 48. Satu lagi contoh, Kaf Ha Ya Ain Sa'ad. Nilai numeriknya 198.
Dari 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf istimewa ini hinggalah kepada 14 huruf unik yang digunakan, separuh daripada jumlah huruf hijaiyah. Semuanya tersusun rapi dengan harmoni matematik yang mengagumkan. Setiap angka dalam Al-Quran bukan sekadar hiasan, ia bukti keajaiban dan kebesaran Allah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah ijaz numerik, satu bukti kesekuatan Allah yang manusia tak mampu tiru. Bahagian 5 kiasan angka memahami bahasa Tuhan. Ijaz numerik dalam Al-Quran boleh dilihat sebagai bahasa Tuhan, suatu bentuk komunikasi ilahi yang melampaui batasan bahasa manusia. Melalui kiasan angka dan corak matematik, Allah SWT menyampaikan kebenaran yang mendalam tentang ciptaannya dan tujuan hidup kita. Bagi pesakit Parkinson, menyelami ijaz numerik boleh menjadi satu bentuk terapi rohani. Ia membolehkan mereka berhubung dengan pensel mereka kepada takaran yang zicing licam. Sirincak denang dan reading dan pain, seraim vadwat dan jahat, rancingan ilahi. Bahagian 6, menyelami hakikat diri melalui ijaz numerik. Ijaz numerik bukan sekadar permainan angka, ia adalah kunci untuk memahami hakikat diri kita dan tempat kita di alam semesta. Dengan merenungkan corak-corak matematik dalam Al-Quran, kita mula menyedari bahawa kita adalah sebahagian daripada ciptaan yang saling berkaitan. Setiap daripada kita adalah seperti satu angka dalam persamaan kosmik, dan setiap daripada kita mempunyai peranan penting. Penyakit Parkinson, meskipun mencabar, boleh dilihat sebagai sebahagian daripada persamaan ini, suatu ujian yang boleh membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT dan menguatkan iman kita. Note, ensure the background music is contemplative and serene throughout the chapter. Bahagian 7 Al-Quran, panduan dan penawar bagi jiwa yang gelisah. Dalam dunia yang pantas dan huru-hara ini, Al-Quran menawarkan panduan dan ketenangan. Ijaz numeriknya, dengan keseimbangan dan keharmoniannya, mengingatkan kita akan kewujudan susunan ilahi di tengah-tengah kekacauan duniawi. Bagi pesakit Parkinson, Al-Quran boleh menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Dengan membaca, merenungkan dan mengamalkan ajaran-ajarannya, mereka boleh menemui ketenangan, harapan, dan tujuan dalam menghadapi cabaran mereka. Note, peaceful and comforting music should be added throughout the chapter. Bahagian 8 menemukan ketenangan di tengah ujian Parkinson. Perjalanan Parkinson mungkin sukar, tetapi ia bukan tanpa makna. Ia adalah perjalanan penemuan diri, pertumbuhan rohani, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan merenungkan keajaibannya, pesakit Parkinson boleh menemui kenangan, kekuatan, dan tujuan. Ingatlah bahawa Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Penyakit Parkinson, meskipun sukar, bosan berpelian sensum sejauh mispai berproyeting yang bijit. Bahagian 9, kesimpulan, huruf muqatta'ah dan keajaiban yang tak henti-henti. Huruf muqatta'ah, ijaz numerik, dan keajaiban Al-Quran yang lain adalah bukti kebesaran dan hikmah Allah SWT. Ia adalah peringatan bahawa kita hidup dalam alam semesta yang teratur dan kita adalah sebahagian daripada rancangan ilahi. Bagi pesakit Parkinson, menyelami keajaiban Al-Quran boleh menjadi sumber ketenangan, kekuatan, dan harapan. Diaz cuma sendiri yang membawa mereka ke Al-Quran membantu deming and not strong dan being did.